Ketua, soalan sahabat bernam nombor 3. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Sahabat Bernam di atas soalan. Saya terlebih dahulu mohon izin untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan-soalan yang berikut kerana ianya menyentuh isu yang sama, iaitu berkenaan dengan sistem kutipan tol menggunakan teknologi Radio Frequency Identification atau singkatannya RFID, iaitu daripada Yang Berhormat Jelutong pada 1 Mac 2022, Yang Berhormat Temeloh 10 Mac 2022, Yang Berhormat Hulu Selangor 10 Mac 2022, Yang Berhormat Tangga Batu 16 Mac 2022, YB Rasah 16 Mac 2022, YB Bukit Bendera 16 Mac 2022, YB Puchong 22 Mac 2022 dan YB Port Dickson 22 Mac 2022. Mohon izin Tan Sri Yang Dipertua. Silakan. Untuk maklumat ahli-ahli berhormat, pelaksanaan sistem kutipan tol lebuh raya di negara ini Mulakan balik masa tu 3 minit. Dibahagikan pada dua kategori, iaitu sistem tol terbuka di mana bayaran dibuat setiap kali kenderaan melalui plaza tol dan sistem tol tertutup, iaitu bayaran tol dibuat di plaza tol keluar dengan kadar tol mengikut jarak perjalanan yang dilalui dari plaza tol masuk. Kaedah pembayaran tol bermula dengan kaedah kutipan secara tunai pada tahun 1980-an. Evolusi kutipan tol secara elektronik bermula pada pertengahan 1990-an, di mana terdapat beberapa syarikat konsesi telah mula memperkenalkan peranti tol elektronik masing-masing yang boleh diguna pakai di lebuh raya tertentu sahaja. Ini menyebabkan pengguna perlu mempunyai lebih dari satu peranti yang untuk digunakan. Seterusnya, kerajaan pada tahun 2004 telah memutuskan supaya hanya satu elektronik toll system ataupun ETC sahaja digunakan bagi tujuan pembayaran tol, iaitu peranti SmartTag dan Touch and Go. Susulan pelaksanaan ETC tersebut menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) yang dikenali dengan nama komersial MyRFID telah diperkenalkan bermula tahun 2017 secara berperingkat. Di samping penggunaan teknologi sedia ada, iaitu teknologi infrared ataupun bagi peranti SmartTag dan kad Touch and Go. Penggunaan teknologi RFID ini dihubungkan pada akaun dompet elektronik ataupun e-wallet sebagai media bagi membolehkan pengguna membuat bayaran tol dengan kemudahan tambah nilai secara atas talian. Pelaksanaan teknologi RFID adalah selaras dengan hasrat kementerian untuk memperkenalkan sistem kutipan tol tanpa henti yang dikenali sebagai Multi-Lane Free Flow ataupun singkatannya MLFF, menggunakan pendekatan teknologi Radio Frequency Identification dan dijangka akan dilaksanakan sepenuhnya menjelang tahun 2025. Dalam usaha pihak kementerian menerajui inisiatif dalam memperkenalkan sistem kutipan tol di lebuh raya secara elektronik sepenuhnya, pelbagai kajian, sesi libat urus dan dialog telah diadakan bersama pemegang taruh bagi mendapatkan maklum balas serta mencadangkan penyelesaian terbaik berhubung kaedah atau teknologi yang akan digunakan pakai. Pihak kementerian juga turut meneliti kaedah sistem tol tanpa palang seperti sistem Electronic Road Pricing (ERP) yang digunakan pakai di Singapura. Namun atas kekangan kos dan pelaksanaan model perniagaan yang akan membebankan rakyat menyebabkan sistem ini tidak dilaksanakan di Malaysia. Justru pemilihan teknologi RFID berbanding teknologi infrared yang digunakan bagi peranti SmartTag merupakan pilihan yang sesuai kerana ianya menggunakan gelombang radio mempunyai had pengesanan yang lebih luas di samping kos yang lebih rendah jika dibandingkan dengan SmartTag yang menggunakan teknologi infrared. Teknologi ini masih belum terbukti keberkesanannya dalam pelaksanaan MLFF berbanding teknologi RFID yang telah digunakan pakai secara meluas oleh kebanyakan negara-negara maju yang telah melaksanakan sistem tol secara MLFF. Merujuk kepada harga jualan semasa bagi tag RFID adalah bernilai RM30 di mana RM35 di mana ianya merangkumi kos tag RFID, pemasangan tag, sistem dan pengoperasian. Walau bagaimanapun pihak kerajaan telah meminta supaya pihak TNG Sdn Bhd
untuk mengkaji semula kos-kos berkenaan bagi tujuan mengurangkan harga jualan teks tersebut. Pihak TNG merupakan penyedia perkhidmatan bagi sistem kodipan tol di semua lebuh raya di Malaysia, di mana urusan pelantikan kontraktor, pembekal teks RFID diuruskan sepenuhnya oleh pihak Touch and Go. Secara keseluruhannya, inisiatif pelaksanaan RFID bukanlah suatu perancangan yang drastik, namun telah dilaksanakan melalui projek rintis. RFID melibatkan plaza tol sistem terbuka di Lembah Kelang sejak tahun 2017. Manakala pelaksanaan projek rintis RFID bagi Lebuh Raya Plus pula pada peringkat awal bermula pada 1 Januari 2020, hanya melibatkan 10 plaza tol sistem terbuka merangkumi plaza tol antaranya di Jambatan Pulau Pinang Link kedua dan Butterworth, Kolim Expressway. Seterusnya, ujian rintis awal RFID bagi kenderaan kelas 1 telah dilaksanakan, melibatkan 9 plaza tol sistem tertutup yang disiapkan pada Oktober 2021. Lanjutan daripada projek rintis yang dilaksanakan oleh pihak PLAS tersebut, pelaksanaan RFID telah dilancarkan pada 15 Januari 2022. Kementerian Kerja Raya mengambil maklum akan reaksi negatif pengguna lebuh raya berikutan pelaksanaan RFID di Lebuh Raya Utara Selatan ataupun PLAS tersebut. PLAS Malaysia Berhad selaku syarikat konsorsium tanggungjawab ke atas lebuh raya terpanjang di Malaysia dengan 83 plaza tol dari hutan kampung sehingga ke Skudai, Amat Peka dan prihatin terhadap isu-isu operasi yang dibangkitkan oleh pengguna. Sehubungan itu, bagi tujuan penambahbaikan dan memastikan keselesaan pengguna khususnya untuk kutipan tol bagi sistem tol tertutup, pihak PLAS telah melaksanakan beberapa tindakan bersifat jangka pendek seperti berikut. Pertamanya, untuk menempatkan petugas tol di plaza tol bagi membantu pengguna lebuh raya menghadapi masalah pengesanan di lorong RFID. Kedua, mengekalkan lorong Touch and Go dan Smart Tag sedia ada sebagai pilihan pada pengguna sehingga pengguna bersedia untuk beralih kepada sistem RFID. Dan yang ketiga, mengadakan program kesedaran secara berterusan bagi memastikan isu-isu yang dihadapi oleh pengguna dapat diselesaikan dan kecekapan sistem pengurusan tol dapat dipertingkatkan. Langkah ini diambil sebagai persediaan peralihan pada sistem kutipan tol kepada MLFF bagi memastikan sistem lebih efektif dan berkesan. Sehingga kini kutipan tol secara RFID telah dilaksanakan di 28 buah lebuh raya dan baki 2 lebuh raya iaitu Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 dijangkakan dilaksanakan mulai penghujung bulan Jun 2022. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila sahabat benar. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih kepada Yang Menteri yang telah memberikan jawapan yang jelas dan kita baru jelas dan faham apakah yang dimaksudkan RFID dan juga sistem tol yang lain. Tuan Yang di-Pertua, pada hemat saya bahawa 1.7 juta pelanggan RFID dan juga penggunaan hampir 4 juta setiap hari penggunaan PLAS. Soalan tambahan saya, setakat manakah kajian yang dibuat oleh KKR ataupun PLAS daripada segi keberkesanan pengguna daripada sistem Touch and Go, sistem Smart and Tag, bayaran tunai dibandingkan dengan RFID, yang memastikan bahawa kesalahan kesesakan di seluruh negara dapat diatasi, dan apakah kerajaan bercadang untuk menghapuskan tol pada masa akan datang seperti yang digembar-gemburkan oleh setengah pihak pada tempoh hari yang lepas. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan sila Menteri Kanan Kerja Raya. Terima kasih, Yang Berhormat sahabat Bernam. Pertama sekali, kalau kita melihat sistem yang kita ada, menggunakan Touch and Go, maknanya kita kena berhenti meletakkan kad kita pada bacaan, barulah palang itu akan terbuka. Dan secara keseluruhannya, hanya dalam setiap 1 jam, hanya dapat memproseskan menggunakan Touch and Go 450 kenderaan. Kalau menggunakan sistem Smart Tag dan RFID, ianya dapat memproseskan dalam 1 jam lebih kurang 1,000 kenderaan. Maknanya mengurangkan kesakan lalu lintas. Tapi jangka panjang, apa yang kita nak laksanakan ialah tiada lagi sistem menggunakan toll gate. Maknanya kita akan pintas lalu. Maknanya akhirnya akan dapat mengurangkan
kesesakan di toll gate itulah. Itu yang kita sasarkan. Dan mengikut kajian sekarang ni yang beralih kepada RFID sudah meningkat kepada 18% penggunaannya. Adakah kita akan menghapuskan tol? Setakat ini berdasarkan kajian memang tiada kemampuan kerajaan untuk menghapuskan tol disebabkan pampasan begitu besar sekali. Sebab itu malahan di bawah Pakatan Harapan dulu, walaupun itu janji mereka, tapi penghapusan tol itu tidak dapat laksanakan dan mereka sedar bahawa dari segi realitinya kos yang ditanggung oleh kerajaan untuk membayar pampasan itu amat besar sekali. Sebab itu kita sekarang ini sedang hanya melakukan perundingan untuk melihat bagaimana kita tidak akan membebankan pengguna, tapi pada masa yang sama tidak juga membebankan kerajaan dari segi kedudukan kewangan kita, iaitu menang-menang untuk semua pihak. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua saya jemput yang lebih awal notis tadi, Kuala Selangor. Sila. Terima kasih Pengerusi dan maaf, terima kasih Yang Timbalan Ketua dan terima kasih Menteri yang menjawab. Saya sangat memahami kehendak kementerian yang pada akhirnya adalah untuk melahirkan ke arah satu evolusi yang intelligent transport system yang sangat canggih lah, ultra efficient, multi lane, free flow dengan tidak ada gangguan palang dan sebagainya. Namun persoalannya yang mudah hari ini, now and here, persoalannya adalah kegagalan. Tag yang dipasang tidak dapat dikesan dan dibaca ketika melalui RFID Plaza Tol ini dan menyebabkan kesesakan. Very simple, kita mengarah ke satu yang sangat efisien, sangat canggih. That is the radio frequency identification system ini. Saya mematikan expert dalam robotik teknologi dan juga the Malaysian Automotive Robotic dan IoT Institute pun mencadangkan semua ini. Namun persoalannya adalah sekarang ini perkara yang mudah, yang dipasang itu pun tak dapat dikesan dan terpaksa motoris ataupun pengguna terpaksa bergundur ke depan, menyebabkan risiko kemalangan dan kesesakan. This is the immediate thing. Yang ke arah yang satu yang lebih canggih dan lebih efisien, ultra efisien itu semua kita sokong. Soalannya Kuala Selangor, soalannya. Apakah penyelesaian immediate sekarang ini yang mau pengguna RFID khususnya lane-lane itu diatasi segera? Terima kasih. Terima kasih Yang Dipertua. Menteri Kanan Kejar Raya. Datuk Yang Dipertua, terima kasih. Sebenarnya saya dah memberi jawapan tadi. Untuk langkah sementara yang dilaksanakan, PLAS telah meletakkan pegawai supaya memastikan kalau siapa saja menghadapi masalah bila melalui akan diselesaikan pada waktu itu juga. Setiap pegawai memang ditugaskan di sana. Kedua, iaitu untuk memastikan sebab ini dikatakan projek rintis di mana peletakan reader itu dan juga tag itu sendiri menjadi cabaran sebab pelbagai jenis kenderaan dan sebagainya. Ini juga sudah dikenal pasti dan langkah penambahbaikan sedang dan diteruskan oleh pihak PLAS dan Touch and Go itu sendiri. Sebab itu yang saya katakan tadi, ini bila projek rintis sudah pasti kita dapat mengenal pasti banyak isu yang telah dibangkitkan dan isu ini sebenarnya sudah dapat dikurangkan. Sebab itu perjalanan semakin lancar sekarang ini dan peningkatan dari segi penggunaan RFID daripada dulu 11% sekarang ini 18% menunjukkan keyakinan pada sistem ini. Walaupun dengan kelemahan ini akan diperbaiki oleh pihak PLAS dan juga Touch and Go. Dan kita pada masa ini juga mengenal pasti teknologi-teknologi lain yang mungkin akan akhirnya memberi kemudahan pada keseluruhan pengguna kita. Itu matlamat kita. Terima kasih Ketua. Terima kasih Menteri